Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal 'azim, innallaha ghafurur rahim, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin hadirin yang dimuliakan, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah karena pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ruang dan peluang untuk kita hadir ke surau. Dan alhamdulillah sebentar tadi setelah kita melaksanakan solat maghrib secara berjamaah dalam suasana SOP PKPP. Ya, alhamdulillah. Kalau awal dulu PKP, tak boleh main masjid. Tak boleh main masjid, satu surau tak boleh tutup. Masjid itu hanya 3 orang. Imam bila hak penting bila ada satu masa hanya bila aja boleh hadir. PKP kedua, ketiga, bulan yang kedua tu bila seorang aja hadir azan. Itu balik umum, sembahyang di rumah belakang. Itu kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ujian ya, kepada kita. Ya, mudah-mudahan dalam suasana yang dibenarkan kepada kita, khususnya penjarakan ini, social distancing, penjarakan semito, apa tu, bawa sejadah sendiri, kemudian face mask pakai juga, ikut SOP. Tapi bila bercakap tak apa, kerana tutup itu tak apa jelas pula lah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan semakin hari semakin membaik dan membaik, dan mudah-mudahan kembali seperti sedia kala, dah tak perlu kepada penjarakan. Kalau hari ini disebut sebagai norma baharu, penjarakan tu kemudian tidak bersalah, setakat tangan budada. Tak apalah, pasal untuk mengelak daripada berantai-rantai virus tersebut. Kerana virus ni perkara benda yang kita tak nampak. Kalau yang kita nampak tak apa, kerana tak nampak, jadi kita perlu berhati-hati. Perkara nampak tak apa, kita pun tak berani dah. Kan kita pergi satu zoo, tu dalam kandang tu harimau. Ada harimau dalam kandang. Kita berani lah nak masuk dalam kandang tu, masuk dalam kandang, tak berani. Sebab kita nampak harimau tu pun. Hak penjaga harimau pula kata harimau ni 3 hari tak bagi makan. Kita masuk tu, kira kata mangsa dia. Kita tak berani, pasal kita nampak. Maka apa lagi atas sesuatu yang kita tidak nampak, maka sepatutnya kita mari puasa khawatir gerun, khauf, puasa takut tu. Allah mesti nama takut tu adalah yang Allah titiklah hati. Mari takut. Betul, kita perlu takut. Janganlah, bukan kita kata takut tu menyebabkan kita tidak melaksanakan sembahyang. Kita sembahyang juga. Kalau kata sallu fi buyutikum, sembahyanglah kamu di rumah kamu. Kita sembahyang di rumah. Berjemaah juga dengan ahli keluarga. Jadi tidaklah dengan takut tu menyebabkan kita jadi jauh daripada Allah. Takut itu nak
memberi kepada kita supaya berhati-hati. Kan sebab itulah ayat umpamanya Allah sebut وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan bahawa sesungguhnya pasti kami akan menguji kamu dengan khauf, rasa takut. Takut mari itu ujian. Wal ju' rasa lapar, wa naqsim minal amwal, sedikit harta, wal anfus ila nyawa, wa thamara, sedikit daripada buah-buahan yang boleh kita makan. Wa basyiris sabirin, dan khabarkanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Bagaimana ciri dan keadaan orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, apabila mereka diuji, diberi ditimpa musibah oleh Allah, qalu, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami daripada Allah dan kepada Allah kami dikembalikan. Baik. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa berdoa agar virus rantaian COVID-19 itu terhenti, dan mudah-mudahan kita berdoa agar dapat kita melaksanakan ibadat seperti mana sebelum-sebelum ni lah. Kerana mari penjarakan ni pun mari macam-macam pandangan pula. Ada kata pasal apa mayang berjemaah jawab semita, sedangkan mayang berjemaah ni disuruh untuk rapat-rapatkan soft. Pasal apa nak jawab. Maka ada pandangan kata ini bid'ah. Bid'ah, maka bila buat perkara bid'ah maka ibadat tu sia-sia. Parah juga, berat juga. Baik. Maka di sana adalah yang disebutkan sebagai kaedah dia lah, usul fiqh. Kaedah dalam apa itu, dalam istinbat hukum, nak keluar hukum penjarakan sembahyang berjemaah dengan jawab. Benarlah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada jawab semita-semita. Kerana dalam perkara urusan lebih kepada, kalau kata virus ini, ahli dia tak lain dan tak bukan perubatan KKM kan? Kementerian Kesihatan Malaysia kalau Malaysia. Malah kalau kata penjarakan ini bukan di Malaysia kita saja kan? Difatwakan oleh seluruh dunia kan? Jawab ni kerana nak memutuskan rantaian benda yang kita tidak nampak. Maka hukum solat ni adalah sah, jemaah pun sah. Jemaah sah. Jangan pula jadi tidak sah, makmum duduk depan daripada imam, tak sah. Lah ni makmum belakang imam juga, belakang, cuma jarak semita-semita. Tapi dalam penjarakan tadi ini masih lagi perlu sama yang jadual, rapat dan luruskan. Rapat, bila sebut rapat, merapat-rapatkan bahu. Mana kalau rapat ni rapat. Lurus menyamakan saf dengan menyamakan tumit kaki. Jadi tumit kaki kita tu tetap berada di bawah tu, maka dia akan sama lurus saf tu. Kerana kita disuruh untuk menjarakkan, jadi kita jarak. Cuma dari sudut lurus kita tetap kena luruskan. Jangan pula orang ni depan sikit, orang belakang sikit. Tetap dalam saf tu dia sekata. Mana kalau dalam perang, tentera perang kan, dia ada bari, ada yang bari rapat, ada bari senggang sikit. Kita ni dalam sembahyang ni sekata tu makna semita. Masih lagi dalam erti kata apa kita nak sebut sama. Sama dalam erti kata lurus itu. Saf itu lurus. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Kita tangguh kuliah kita 3 bulan. PKP 3 bulan lah tertangguh. Tak apa. Jadi malam ni kita sambung. Baik. Kita lahsi pertemuan kita yang sebelum ini, itulah anutan bangsa Arab. Anutan bangsa Arab. Jadi malam ni kita tunggu kepada sambungan dia, gambaran masyarakat Arab Jahiliyah secara
gambaran hak ehwal masyarakat, hak ehwal ekonomi, hak ehwal kemudian sifat, ya, sifat dalam kalangan bangsa Arab, sifat apa itu memuliakan tetamu, dia ada sifat-sifat yang baik. Cuma ada perkara yang salah dia itulah tak baik. Baik. Hal ehwal masyarakat Arab. Bangsa Arab, komuniti bangsa Arab sesama mereka adalah dalam berbagai-bagai hubungan, berbeza di antara satu dengan yang lain. Ikatan seorang lelaki di kalangan bangsawan merupakan hubungan yang tinggi dan maju ke depan. Beliau menikmati kebebasan yang tinggi. Kata-katanya adalah perintah yang harus dilaksanakan. Golongan bangsawan, golongan yang mulia. Meskipun melalui kekuasaan mata pedang, seorang lelaki Arab yang mahu disanjung mengikut pandangan Arab harus menjadi sebagai insan pemurah dan berani. Itu ciri. Maka beliau tidak akan bercakap pada keseluruhan masanya kecuali dengan seorang perempuan tertentu sahaja. Hal di mana perempuan ini kiranya boleh mengumpul seluruh kabilah untuk keamanan dan kesejahteraan, atau kalau beliau hendak, beliau boleh menyelesaikan sengketa peperangan di antara mereka semua. Pada sisi keadaan bangsawan itulah. Namun demikian seseorang tokoh lelaki masih tetap dianggap sebagai kepala sebuah keluarga. Walaupun kita tengok tadi wanita tu ada peranan dia, ya, peranan dia tu besar juga dalam menyelesaikan sengketa dalam kalangan kabilah. Tapi tetap lelaki itu sebagai kepala atau ketua dalam keluarga, pemilik kata putus. Dan hubungan lelaki perempuan adalah hubungan perkahwinan yang diijab kabul melalui kendalian para wali-walinya. Kaum wanita tidak berhak melanggar kata-kata mereka. Ini golongan kelas pertama lah bangsawan. Mana perkahwinan mereka ni seperti mana perkahwinannya diijab kabul melalui proses wali, bapa itu mewalikan anak gadis mereka. Baik. Maka disebutkan beberapa keadaan hubungan lelaki dan perempuan itu kita sebut. Pertama tadi golongan bangsawan, golongan yang kelas pertama lah. Adapun pergaulan lelaki perempuan di lapisan-lapisan lain, lapisan kemudian ke bawah, kelas kedua gitulah ke bawah, terdapat bermacam-macam corak. Mungkin boleh kita guna bahasa sebagai hubungan pelacuran dan mungkar pun ada. Imam Abu Dawud telah meriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa perkahwinan di zaman jahiliyah melalui 4 cara. Aisyah sebut bahawa di zaman Arab jahiliyah itu ada 4 keadaan pernikahan, 4 cara. Salah satu darinya adalah seperti perkahwinan di hari ini. Mana kelas pertama tadi bangsawan, mana menikah diijab kabul, di mana seorang lelaki akan meminang calon isterinya dari walinya. Laki nak menikah perempuan, ia kena meminang wanita tadi itu melalui wali bapa. Dengan mahar kemudian dilakukan proses perkahwinan. Mana perkahwinan macam biasa. Itu satu daripada 4 cara. Ini cara yang bagi golongan yang kelas pertama tadilah bangsawan. Sejenis lagi, ini yang kedua, di mana seorang lelaki akan berkata kepada isterinya apabila suci dari haidnya, ayuh pergilah kepada si fulan itu, ambillah benih darinya. Di dalam tempoh ini si lelaki suami akan mengasingkan dirinya dari isterinya hinggalah si isteri jelas mengandung hasil persetubuhannya dengan lelaki yang dikehendaki oleh suaminya dahulu. Apa maksud dia? Suami nak isteri dia tu nak benih daripada lelaki mana? Boleh jadi lelaki tu gagah perkasa, lelaki tu segok. Suami dia ni tak segok macam tu. Bini dia comel tau. Dia nak anak segok. Kalau lelaki segok, anak comel. Jadi ni ada betul lah masyarakat Arab dia. Maka dia suruh isteri dia ni, maknanya dia adil dah dengan lelaki mana tu. Dia habaq kat isteri ni, pergi kat lelaki tu, membuat hubungan dengan dia sehingga mengandung. Maknanya di zaman jahiliah ni
perkara ini berlaku dan tidak dikira sebagai masbuk, mana tak salah lah. Gitu. Jadi mana suami dia tu ni, isteri pun aku. Sekiranya jelas dan berhasil persubuhannya tadi, bahawa si suami akan berseketiduran, berlaku setubuh dengan tujuan untuk mendapat anak bakal baik. Macam apa? Macam buat kat menatang, lembu jantan faro, atau lembu jantan biasa nak mari lembu bakar baik punya, kahwin dengan lembu nak bakar kan, jadi bakar. Ni macam tu. Nak dapat anak bakal baik, suruh isteri dia pergi berhubungan lelaki mana. Lelaki tu boleh jadi genius ke, bahasa ini genius, pandai, cerdik pandai. Jadi nak suruh turun bakar cerdik pandai daripada lelaki tu. Boleh jadi suami dia ni tak cerdik, bodoh, contoh, bodoh. Jadi dia nak anak dia ni lahir cerdik. Jadi dia suruh isteri dia pergi melakukan hubungan persetubuhan supaya isteri dia tu mengandung anak daripada bakal lelaki tadi. Jadi disebut mendapat anak bakal baik. Ni semua dah betul lah kau. Kerana bakal ni kita semua ni bakal, maksudnya datang daripada Nabi Allah Adam dan Hawa belakang. Itu dari sudut kadang-kadang daripada mu ayah yang biasa-biasa lahirnya anak yang hebat. Daripada mu ayah yang hebat lahir anak yang biasa-biasa. Kerana itu bukan dilihat pada keadaan bakal, dan tak boleh sangat kita melihat pada perkara tersebut. Melainkan ada nas tertentu lah, perkahwinan yang rapat, sepupu umpamanya kan, kerana nasab yang dekat, tok orang yang sama, nikah sepupu ni tok orang yang sama, dekat nasab yang tak kembang. Jadi kalau begitu tak apalah, elakkanlah. Tapi kalau yang lain-lain tak ada masalah, tak ada masalah. Pasal dari sudut cerdik pun melalui usaha. Kalau dari bakal yang baik pun, bakal cerdik. Kalau lahir malah, anak lahir malah, tak mau belajar apa, tak mau, cerdik, bodoh juga. Mana ada lahir cerdik? Lahir-lahir cerdik tak ada. Tu. Lahir-lahir cerdik tak ada. Lahir-lahir biasa-biasa, kosong belaka. Kemudian melalui proses pembelajaran daripada mula lahir, belajar lagi. Anak ni daripada lahir, bayi lagi belajar. Baik itu disuruh masa lahir-lahir azan dan iqamah telinga, kanan dan kiri. Kemudian taklim, beri nama, semua tu. Maka proses anak tu mendapat proses sebagai seorang muslim. Baik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang kedua. Perkahwinan ini dikenali sebagai istibdha, perkahwinan untuk memperolehi bakal. Yang ini dilarang. Yang ketiga, itu nombor 3. Kita 30 minit dah maksimum. SOP dah 30 minit. Dah berapa? Tengok macam setengah. Dia kira dekat isyak. Baik. Yang ketiga, di mana beberapa orang lelaki kurang dari 10 orang. Mana beberapa orang lelaki kurang dari 10, mana satu boleh jadi 5, boleh jadi 9, paling banyak 9. Betul. Pasal kurang dari 10, 3 atau 4 akan bersetubuh dengan seorang perempuan. Dan bila mana perempuan ini mengandung dan seterusnya bersalin, dan selepas pemalam beliau akan menjemput semua lelaki tadi ke rumahnya. Bila perempuan tadi melakukan hubungan dengan ramai lelaki ini, kurang daripada 10, ni kurang daripada 10, boleh jadi 5. Jadi dia berhubungan dengan 5 orang lelaki, A, B, C, D, E. Jadi bila mengandung kemudian lahir, selang beberapa hari, maka wanita tadi itu akan panggil ke semua. Kalau 5 tadi, 5 orang lelaki yang melakukan hubungan persetubuhan dengan dia. Baik. Kemudian panggil mari, dan tidak seorang pun akan menguzurkan diri atau menolak jemputannya tadi. Ini kita sebut kerana peraturan masyarakat Arab ni, dia jaga pada sisi
hubungan peraturan tu, ya. Jadi dijaga dia tidak mengusulkan dia pergi, 5 orang tu pergi. Dalam majlis itu beliau akan berkata kepada mereka semua dengan ucapan wanita tadi, kamu semua masih ingat kerja-kerja kamu semua, dan kini aku sudah hampir melahirkan anak, atau aku sudah melahirkan anak, dan ianya anak kamu wahai si fulan. Maka di masa itu si perempuan tadi akan menasihatkan kepada orang yang beliau pilih. Jadi orang tadi itu perempuan akan pilih mana? A, B, C, D, E. Maka dia buat pilihan D contoh. Maka D itu kena timur. Orang tadi akan menasihatkan kepada orang yang beliau pilih. Maka dengan itu si anak tadi akan menjadi keturunannya dinasihatkan kepada lelaki yang dipilih oleh wanita tadi. Itu nombor 3. Perkara yang keempat, nombor 4, jenis keempat ialah sebilangan yang ramai. Ini ramai. Sebilangan yang ramai lelaki akan mendatangi seorang perempuan, dan beliau tidak boleh menolak sesiapa yang mendatanginya. Ini seumpama pelacur adalah pelacur. Perempuan ini adalah sendalan. Mereka memasang bendera-bendera di muka pintu rumah sebagai isyarat untuk pelanggannya. Anak pelacur, dia ada bendera pasang tu, pacok bendera. Pacok bendera tu mana sebagai isyarat bahawa dia ni apa nak sebut buka luar, lelaki nak mari melakukan hubungan. Itu zina lah. Baik, sekiranya perempuan ini mengandung, maka lelaki mari bakal mari. Maka hak ni bila hak ramai ni, dia macam buku tulis dia. Dia rekod, ayah perempuan ni rekod siapa mari. Malam ni mari A, B, C, D. Esok pula E, F, G, H. Lusa pula ni rekod. Pasal anak ni nak kena pasti nanti, kemudian selepas mengandung, selepas layan. Macam kita rekod bukan tahu bulan mengandung anak tu, kita tahu kalau ada dalam kalangan yang hadir ni positif umpamanya, maka rangkai habis semua ada situlah kat nama tu. Rangkai itu tujuan dia nak memutuskan rantaian. Tu. Jadi SOP itu penting lah kita ikut. Baik. Kemudian perempuan ini mana tadi? Sekiranya perempuan ini mengandung dan melahirkan anak, pelanggan-pelanggannya akan berkumpul di hadapan seorang tukang tilik. Pelanggan hak ramai tadi ni pasal ada dia punya adalah cara dia, kita ada pasal kita sebut sini mana ada rekod dia. Kalau ramai lah. Maka lelaki pelanggan-pelanggan akan berkumpul di hadapan rumah tukang tilik. Setelah itu maka si anak itu akan diserahkan kepada si bapa yang dipersetujui. Maka tukang tilik itu akan tilik kalau kata 50 orang lagi. Maka ia tilik tengok si nombor 26, 51 sampai 50. Tilik maka dia kata nombor 56. Orang tu bapak bayi ni 26. Maka hak lelaki 26 tadi tu terima. Diserahkan kepada si bapa yang disetujui, maka dibingkan atau disandarkan kepada si bapa yang dipilih itu. Si bapa yang dipilih itu tidak boleh menolaknya. Bila ditilik-tilik jatuh 50 tadi, maka ditilik-tilik lelaki siapa dia? Hak yang ke-26. Jadi lelaki tadi tak ditolak, dia kena terima, dinasabkan kepada dia. Maka anak tu adalah anak dia bapa. Mak tetap wanita ni. Mak tetap wanita ni masalah nasab. Sebab itu Islam melarang tadi bagi wanita itu ada hubungan yang ramai. Sebab itu wanita seorang suami dah, bila ia menikah maka haram ia menikah. Haram selama ia ada suami. Bila ia ada suami, bila ia isteri orang, maka ia tak boleh menikah. Bila ia menikah tu tak sah. Pasal isteri orang tak boleh. Tapi lelaki, bila ia ada isteri seorang, boleh lagi tak? Boleh nombor 2. Bila 2 boleh lagi tak? Boleh nombor 3. Bila 3 boleh lagi tak? Boleh nombor 4. Bila 4, dalam satu masa 4 orang, mula tak boleh. Haram dah lelaki itu menikah lagi. Dia dah ada 4 isteri, masa ni haram lelaki ni menikah lagi.
sehinggalah kurang daripada 4. Contoh 1, 2, 3, 4, nombor 1 meninggal dunia, maka masa tu 3. Jadi dia boleh pula menikah pula lagi seorang untuk memenuhkan kotak. Baik, maka di sini kerana tadi nasabnya, nasab itu bukan nasab tu lelaki menikah 3, 2 ke 3 ke 4, tetap ayahnya jelas, mak jelas. Berbeza bagi wanita, kalau wanita nikah 2 tu pening, mana satu bapa. Ni pasal dia buat cara dia lah. Cari tukang tiri, putih tiri. Mana betul tak betul belakang. Ni lagi hak tadi, hak nombor 3. Wanita tu amu lah bapa. Senang. Masa hubungan ramai. Bila nak bapa, seorang. Tu. Ia tak boleh pula mu 5 ni melakukan hubungan sampai hubungan tu anak ni. Jadi mu 5 bapa. Takkanlah nama anak ni bang kepada A, B, C, D, E, 5 orang. Muhammad bin A dan B dan C dan D dan E. Kerana pasal tak boleh lagu tu, bapaknya seorang saja. Baik, sehingga kan dalam masyarakat Arab jahiliyah pun, dalam nak menasabkan tetap ambil seorang juga, pilih seorang. Kalau perkara cara yang ketiga, wanita tu yang pilih. Kerana lelaki tu tak ramai, kurang daripada 10. Wanita ni melakukan hubungan dengan lelaki yang suka kepada dia. Lelaki suka kepada dia, kemudian dia pun terima lelaki tu. Berapa orang? 3-4 orang. Perkara cara yang keempat ni, ni lebih kepada pelacuran lah. Maka lelaki mari-mari dia tertolak. Sehingga kalau ia mengandung, maka lelaki yang melakukan hubungan dengan dia ni cari tukang tilih. Kena Allahumma salli sayyidina Muhammad. Nak tentu siapa, payah orang ramai. Jadi hak ni tukang tilih yang tentu, ni anakmu ni bapak dia nombor 5. Tu daripada 20 orang contoh. Baik. Kemudian selepas diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda membatalkan kesemua jenis perkahwinan itu kecuali perkahwinan cara Islam. Perkahwinan cara Islam, perkahwinan kita belajar rukun nikah ada 5. Pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, 2 saksi, lafaz ijab dan qabul. Tu 5. Kemudian tadi lafaz tadi itu menghalalkan. Aku lah nak menghalalkan sebelum tu haram, setelah aku terima nikah halal. Mudah je sebenarnya kan. Tetapi kerana apa tu mengikut kehendak nafsu kan. Maka berlaku zina apa semua tu kerana mengikut kehendak hawa nafsu kan. Baru-baru ni mereka kata masa PKP ni senang sikit nikah. Tak perlu khusus nikah pun boleh nikah. Nak khusus ke mana kan tak boleh nak ramai-ramai pun. Tu bila tak khusus tu mudah lah. Tanya soalan lebih kurang. Tu. Kemudian mari nak akad nikah, berapa orang yang boleh masuk jabat agama? 5 orang. Kalau ramai-ramai kan biasa lelaki nak aku terima dia ramai, tu tengok dia mari ni berapa orang lah? Boleh. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad. Lepas nikah clear. Kenduri pun tak boleh buat. Senang. Semua nikah kemudian Allahumma salli ala Muhammad, jima. Jima belanja. Nak kenduri secara nikah pun buku. Ahli keluarga yang bersama buku bagi clear. Mudah. Sebenarnya gitulah, mudah. Ni dengan Allahumma salli ala Muhammad, dengan apa tu kos yang tinggi, mahal tak apalah pasal mas kahwin. Cuma apa hantaran tu kan, hantaran kerana kos operasi kenduri kan. Jadi kalau PKP ni kenduri tak boleh, tak ada kenduri rikah dalam keluarga. Jadi sebenarnya bagaimana perkahwinan itu sah. Itu kenduri itu, walimah itu sunat muakkad untuk
war-warkan. Kalau tak boleh, dia setakat mampu. Kalau hari ini memang tak boleh buat kenduri kerana yalah kan, larangan tadi tu, larangan berhimpun, larangan buat kenduri, dia tak boleh kenduri. Maka pada siapa yang tak mampu, maka buatlah sekadarnya. Kerana Islam itu mudah. Mudah. Baik. Kemudian di sejenis lagi, ni ada lagi pandangan pula yang seterusnya. Pergaulan lelaki perempuan hasil pertembungan mata pedang dan lembing dalam peperangan. Kumpulan yang menang dalam pertempuran akan menawangkan wanita. Lantaran itu wanita tawan ini menjadi harus untuk ditiduri. Ini tawanan perang, hamba. Dijadikan hamba. Tetapi anak-anak hasil perang ini mengalami dan menanggung keaiban di sepanjang hidup. Jadi antara amalan kaum jahiliah juga ialah poligami tanpa batasan bilangan. Poligami tanpa batasan. Dia nak menikah 10 ke 20 ke, tak ada batasan. Kemudian bukan setakat tu, malah mereka pernah mengahwini perempuan dua beradik. Nikah A ke B, adik menikah dulu. Kemudian mereka juga berkahwin dengan ibu tirinya selepas kematian ayahnya. Kalau ikut ibu tiri ni haram selamanya. Bila ayah menikah dengan perempuan, wanita, maka sama ada dukhul ataupun tidak, dia pakat ke atas. Ayah menikah dengan mana-mana perempuan, sama ada dukhul atau tidak. Dukhul ni maksudnya bersetubuh atau tidak. Tetap si anak mak tiri tadi tu, pangkat mak tiri dia haram selamanya. Berbeza ke bawah. Seorang ayah ada anak dia menikah dengan mana perempuan, hal ni dilihat pada dukhul. Kalau anak tidak sempat dukhul, melakukan persubuhan dengan wanita tu, cerai, maka si ayah boleh. Tapi kalau dukhul juga tidak boleh. Kerana pangkat tu, waktu mak tiri, orang ni menantu. Tapi kalau dukhul dah boleh lah. Kalau hak tu bukan menantu ni, bapa mertua dengan menantu lah kan. Kalau dukhul maksudnya melakukan persetubuhan juga haram selamanya. Baik. Jadi mereka ni ikut suka ya. Dua beradik menikah, kemudian menikah ibu tiri bila ayah dia meninggal, menikah dengan mak tiri dia. Maka datanglah larangan dalam surah An-Nisa ayat 22 dan 23. Panjanglah ayat ni. Wala tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, jangan kamu himpun dua beradik. Wala tajma'u bainal ukhtaini, jangan kamu himpunkan dua wanita, dua beradik wanita, illa ma qad salaf, mereka yang telah lalu zaman jahiliah. Maka zaman jahiliah tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah lepaslah tu. Demikian halnya dengan talak yang tidak dihad langsung berapa kali talak. Ikut suka tunggu lah. Berapa kali nak cerai, dia nak ambil balik, nak cerai, ambil balik, cerai balik. Itu. Kemudian seterusnya sikit lagi. Antara amalan zina berluasa pada semua lapisan masyarakat zina. Tidak dapat dituding jari pada lapisan atau golongan tertentu kecuali para individu lelaki dan perempuan yang memandang berat amalan persundalan ini. Mana masyarakat Arab ni biasanya kebiasaan berzina, berleluasa lah zina. Tetapi ada yang menjaga. Ada jaga, umpamanya daripada nasabnya, zuriatnya, keturunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna Allah Subhanahu wa taala pelihara nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasab Nabi ini dipelihara oleh Allah, tidak pada jalan zina dan sebagainya. Baik, maka itu demikian hak ehwal masyarakat. Dalam hak ehwal masyarakat bagi bangsa Arab, pada dari sudut menikah dan hubungan lelaki perempuan menikah, ada pada khususnya bangsawan Allahumma salli ala Muhammad, mereka ikut pernikahannya yang betul lah. Ni yang jaga nasab, nikah betul ya, melalui wali menikah, ada ijab kabul. Tapi pada lapisan yang bawah, maka ia tidak jaga, ada berzina
Ya, mana hak bawah tu berzina belaka. Hak perkara kedua, suami nak dapat bakal baik, izin isteri dia berzina dengan lelaki yang nak bakal lelaki tu. Berzina ni. Hak nombor 3 tu dah. Wanita berzina dengan ramai lelaki kurang daripada 10. Hak nombor 4 lagi wanita berzina dengan mana-mana lelaki yang datang kepadanya. Tapi wanita ni dia buka orang mari nak berzina dengan dia. Sama juga hak nombor 3. Mana dalam masyarakat Arab ni ada yang jaga. Bila jaga dia tak berzina, dia jaga. Dia tak buka peluang untuk bagi orang nak melakukan hubungan dengan dirinya. Melainkan wanita yang tadilah pada cara yang ketiga, juga cara keempat. Cara kedua tu pasangan suami isteri, depa menikah ni cara yang betul dah. Tapi kerana nak dapat bakal yang baik, jadi diterima pada pasangan ni. Maka ini semua adalah cara di zaman masyarakat Arab jahiliyah yang dilarang dalam agama Islam. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi sekadar itu kerana fardu isya telah masuk dan kita pun dah lebih sikit dari 30 minit. Ya, saya minta mohon ampun dan maaf. Jadi sekadar itu dan insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang hal ehwal ekonomi, moral dan juga akhlak ataupun kita kata sifat yang baik dalam masyarakat Arab, umpamanya menepati janji, azam dan tekad, sabar dan lapang dada, sifat bersahaja, as-sajah al-badawiyah, sifat bermurah hati dan sebagainya lain yang akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Tangguh majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.